Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram wa ila anbiya wa sunna wa qudam masyaallah. Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa adadi kamalih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Dimuliakan Tuan Imam Surau Al-Muttaqin, dimuliakan para pegawai Surau Al-Muttaqin, pengurusi surau, ahli jawatan khusus surau, dan para asatizah, guru-guru, dan semua para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni dapat sama-sama kita berkumpul dalam majlis yang penuh keberkatan. Bahkan pada malam ini juga saya difahamkan kita ada buat satu majlis aqiqah. Jadi semua ini adalah satu Allah SWT amal yang akan menyebabkan kita semua mendapat pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ni sejuk sikit tu cakap sejuk sikit. Okey, Allah SWT. Tawalah. Allah SWT Muhammad. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni Allah SWT tajuk Allah SWT Muhammad ceramah. Saya ni sebenarnya tak pandai ceramah, tapi saya baca kitab lah. Saya baca kitab Allah SWT. Sebab baca kitab ni dia lebih Allah SWT Muhammad, bagi saya lebih Allah SWT Muhammad lebih kita boleh tumpukan kepada pembincangan, dan juga lebih manfaat yang kita akan boleh ambil kerana kita ada panduan kitab kita lah. Allah SWT. Jadi saya fahamkan diberitahu sebelum ni, jadi ceramah kita pada malam ini ataupun kita sebut sebagai pembincangan lah, pembincangan, iaitu tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Kata ulama, tanda kiamat itu ada dua. Allah SWT. Yang pertama, tanda-tanda kecil kiamat. Yang kedua, tanda-tanda besar kiamat. Maksudnya Allah SWT Muhammad, kiamat ini Allah SWT dia terbagi kepada dua tanda. Maksud dia, sebelum berlaku kiamat akan ada tanda-tanda kiamat, tapi tanda-tanda kiamat itu dia pecah pada dua. Yang pertama yang kecil, yang kedua yang besar. Adapun ada ulama yang lain mengatakan tanda kiamat itu ada tiga. Yang pertama yang kecil, Allah SWT. Yang kedua yang besar. Yang ketiga, tanda kiamat Allah yang disebut dia duduk di antara kecil dan besar. Maksud dia, selepas habis tanda kecil kiamat, maka waktu tu Allah, sebelum nak muncul tanda-tanda besar kiamat, dia akan ada tanda pertengahan tu. Pertengahan tu di antara kecil dan besar, tiga semua. Jadi tanda di antara tanda kecil dan juga tanda kiamat yang besar itu adalah, yang pertengahan tu adalah zuhurul mahdi, munculnya al-imam Mahdi
hafizallahu taala wa radhiyallahu taala anhu. Jadi al-Imam Mahdi dia akan muncul selepas habis tanda-tanda kecil kiamat dan sebelum mulanya tanda besar kiamat, iaitu muncul khurujud dajjal, keluar dajjal. Pada malam ini insya-Allah Sayyidina Muhammad, saya akan baca dulu 2 ataupun 3 hadis tanda kecil kiamat. Selepas itu saya akan terus masuk kepada tanda besar kiamat, iaitu tentang dajjal. Dan kita akan bincangkan setakat mana yang mampu lah, kerana kita tak panjang masa. Dan mudah-mudahan walaupun sedikit yang kita dapat, kerana akhir zaman ni kami mengaji dengan guru kami hadis-hadis akhir zaman bertahun-tahun baru habis. Jadi tak mampulah kita nak ceritakan semua tanda-tanda kiamat dalam masa yang sejam ataupun kurang daripada sejam. Tapi kita boleh ambil sekadar yang kita mampu. Selebihnya kita boleh ambil daripada para guru kita yang ada di tempat-tempat kita lah. Okey, jadi apa penting kita tahu alamat kiamat? Apa hukum kita mengetahui alamat kiamat? Hukumnya wajib. Kenapa? Kita umat akhir zaman. Kita umat yang akan menghadapi tanda-tanda akhir zaman tu, tanda-tanda kiamat tu. Sebab itulah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni dia meletakkan 4 di agama ni ada 3 rukun. 3 rukun agama. Agama ada 3 rukun. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun agama ada 3. Apa dia? Yang pertama Islam ini dia banyak membincangkan tentang Sayyidina Muhammad, hukum hakam, nampak fiqh lah. Maksud dia kalau kita sebenar-benar nak mengamalkan agama, nak jadi seorang Islam, wajib kita mengetahui tentang hukum hakam, halal haram dan sebagainya, sah batal apa semua tu dalam perbincangan fiqh. Yang kedua rukun agama, al-iman, tentang iman. Ini semua diambil dalam hadis Jibril, yang mana Jibril datang jumpa Rasulullah. Jibril tanya beberapa pertanyaan. Di antaranya apa? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, dia kata lagi mata sa'ah, bila kiamat. Jadi Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, rukun agama yang ketiga al-ihsan. Al-ihsan, adapun al-iman tadi dia perbincangan tentang akidah tauhid. Sayyidina Muhammad. Okey, itu kita boleh ambil dalam ilmu tauhid. Yang ketiga al-ihsan. Ini bab-bab akhlak dan adab. Dibincangkan juga dalam ilmu at-tasawuf. Adapun yang keempat, Jibril tanya apa? Lepas Jibril tanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, lepas tu Jibril tanya tentang kiamat. Bila kiamat wahai Rasulullah? Nabi kata yang tanya lebih tahu pada yang ditanya. Akhirnya Nabi tak jawab bila kiamat. Nabi hanya jawab tanda-tanda berlaku kiamat. Sebab apa Nabi tak jawab bila kiamat? Kerana ada ayat Quran. Allah sebut tentang Sayyidina Muhammad, hari kiamat itu, pengetahuan tentang hari kiamat, maksudnya bila kiamat, dia adalah pengetahuan di sisi Allah. Maksudnya apa? Hanya Allah tahu bila kiamat. Adapun kita tak tahu bila kiamat. Jadi Sayyidina Muhammad, jadi Nabi tak sebut tentang bila kiamat, Nabi sebut tentang tanda kiamat. Kata Habib Bakar Al-Adni, dia kata apa? 4 ni wajib kita tahu. Iman, ihsan, Islam, tentang as-sa'ah, tentang bab kiamat, tentang akhir zaman. Kenapa? Karena kalaulah kita tak mengaji tentang hadis-hadis akhir zaman, kita mungkin akan tersalah dalam memilih jalan kebenaran dan sebagainya lah, macam-macam lagi lah. Jadi Sayyidina Muhammad, jadi 4 ilmu ni wajib kita mengaji. Tentang Islam, iman, ihsan dan juga tentang tanda-tanda kiamat. Okey, tentang penyakit-penyakit umat akhir zaman dan sebagainya, tentang fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman dan macam-macam lagi. Apalah. Jadi benda ni sangat penting. Kenapa? Memberi kebaikan kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, agama kita. Tak apalah, saya tak panjangkan mukadimah itu, terus kita baca hadis. Hadis yang saya akan baca ni adalah hadis tentang alamat kiamat yang kecil. Allah sana. Dan ini semua yang saya akan baca ni semua dah berlaku. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayusibu ummati damul umam faqalu ya Rasulullah
wa ma da'ul umam qala al-asharu wal bataru wat takathuru wat tanahjushu fid dunya wat tabaghudu wat tahasudu hatta yakunal baghyu. Rawahu al-Imam al-Hakim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku iaitu umat Nabi Muhammad akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sebelum kita ni hidup, sebelum kita ni hidup sebagai umat Nabi Muhammad, sebelum kita ni ada, dah ada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim dan sebagainya. Umat-umat terdahulu mereka ada penyakit mereka. Penyakit. Ni bukan penyakit yang zahir, ini penyakit yang batin. Penyakit yang batin. Apa dia? Nabi kata umat aku akan menghadapi penyakit-penyakit umat terdahulu. Maksudnya keburukan-keburukan umat terdahulu. Perangai-perangai buruk umat-umat terdahulu terkenal juga pada umat-umat aku. Apa dia? Lepas tu sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit-penyakit itu ialah yang pertama, terlalu banyak seronok. Seronok, nak seronok saja. Allah SWT. Apa pun semua nak seronok. Sehingga kan lupa kepada Allah. Seronok hingga jatuh dalam maksiat. Seronok hingga Allah SWT Muhammad lupa kepada halal dan haram. Seronok hingga berkumpul dalam majlis campur lelaki perempuan dan sebagainya. Seronok, nak seronok saja. Allah SWT. Okey. Seronok maksudnya seronok sampai meninggalkan kewajipan dan juga jatuh dalam dosa kepada Allah. Yang kedua, terlalu mewah. Terlalu mewah. Allah SWT. Mewah sangat-sangat. Bila banyak sangat duit, bukan buat kebaikan, tapi menganjurkan konsert, taja program-program yang maksiat. Duit banyak sangat, mewah sangat, akhirnya jatuh dalam benda-benda yang menyebabkan kebinasaan rosak. Betapa banyak hari ni orang kaya ni yang bisnes dia berjaya, bisnesnya dia jutawan dan sebagainya, buat rumah 3-4 tingkat macam istana, kereta 15 biji. Duit banyak sangat buat apa? Taja yang tu, taja yang ni. Program ditaja apa? Program maksiat. Menyanyi, bercampur lelaki perempuan dan sebagainya, konsert sana, konsert artis menyanyi. Ni terlalu mewah, akhirnya binasa. Allah SWT. Adapun kalau kita mewah, kita guna jalan kebaikan, menolong agama, menolong orang miskin, menolong anak yatim, infak dan sebagainya, Allah SWT. Dan kita guna kemewahan kita untuk jalan yang Allah redha, itu tak ada masalah apa. Tapi berlaku terlalu mewah yang macam mana yang Nabi sebut ni, apa dia? Sampai binasa, sampai rosak dia. Sampai rosak dia. Kadang-kadang dia mewah sangat, penyebab dia sombong, dia menghinakan orang lain pula. Ni bahaya. Ni semua ni berlaku dah pada umat-umat sebelum ni, kata Rasulullah. Bukan umat Nabi Muhammad saja. Ada berlaku yang kita tengok hari ni, berlaku dah pada umat sebelum ni. Siapa kata? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata ni zaman Rasulullah ni, Allah SWT, benda-benda macam ni tak zahir lagi. Zahir benda ni waktu mana? Waktu kita akhir zaman. Allah, waktu akhir zaman. Yang ketiga, Nabi kata menghimpun harta sebanyak yang mungkin. Semua orang di akhir zaman ni dia berebut nak kumpul harta. Tak cukup satu kerja, buat dua kerja. Tak cukup dua kerja, Allah SWT, masuk pula Allah SWT judinya, Allah SWT tikam ekornya. Sebab apa? Usaha nak kaya, usaha nak mewah, usaha nak jadi yang paling kaya, usaha nak dalam taman dia, dalam kampung dia, dalam negeri dia yang paling berjaya dalam bisnesnya, dalam perniagaannya. Sehingga kan orang iktiraf dia apa? Ahli bisnes paling berjaya, orang Melayu paling berjaya. Ni siapa yang sebut akan berlaku ni? Nabi Muhammad. Jadi tak? Jadi dah. Okey, terus Allahumma salli ala Muhammad. Tipu menipu, kata Rasulullah, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang keempat, penyakit yang terkena umat aku seperti mana umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka binasa. Allah diturunkan azab oleh Allah, musibah. Apa dia? Yang keempat penyakit mereka adalah tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Allah SWT. Dia nak kaya, sanggup tipu. Buat bisnes, sanggup tipu. Buat syarikat, ada rakan kongsi, sanggup tipu rakan dia sendiri, kawan makan kawan. Allah SWT. Untuk apa? Satu saja, aku nak kaya, aku nak kaya. Sehingga kan tak tengok dah kaya ini yang Allah redha ataupun Allah murka, halal ke haram, tak tengok dah. Yang penting aku kaya.
Tak kira jalan judi ke, jalan aku ambil tanah orang ke, jalan aku tipu ke, jalan aku paksa orang sign dan sebagainya. Ni berlaku. Banyak berlaku sekarang. Okey. Kelima, saling memarahi. Allah. Akhir zaman ni akan muncul orang yang banyak marah. Isteri dia marah, anak dia marah, kawan dia marah. Marah. Allah SWT. Bergaduh, bertengkar, bertumbuk. Ni berlaku pada zaman kita. Nabi sebut sedangkan zaman para sahabat tu hidup mereka macam mana? Allah sebut dalam Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah Muhammad itu Rasulullah dan mereka yang bersamanya, Allah SWT Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, mereka bersikap keras, tegas kepada orang kafir. Kalau orang kafir nak musnahkan mereka, nak ambil harta mereka, Allah nak serang mereka, mereka akan pertahankan. Ini sifat sahabat Allah. Adapun orang kafir yang tak menyerang, mereka akan Allah layan dengan adab dan sebagainya lah. Dan sifat mereka kata Allah, sifat sahabat diceritakan dalam Quran. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Para sahabat Nabi kata Allah, sesama mereka berkasih sayang. Tak ada jumpa kawan dia marah, Allah maki, kata Allah, sehingga akan menimbulkan pergaduhan. Tak ada. Tapi yang tu berlaku waktu mana? Bukan waktu zaman sahabat, zaman kita. Allah SWT. Okey, terus. Hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Allah SWT. Hasud banyak. Fitnah memfitnah banyak. Allah SWT Muhammad. Tuduh menuduh banyak. Sehingga apa? Sehingga akan ada golongan yang kena zalim. Zalim menzalimi. Orang tu tak salah, masuk penjara. Orang yang salah, bebas. Kerana apa? Ada sikap hasud menghasut, rasuahnya. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tentang rasuah. Rasuah pada juga. Macam-macam ni semua berlaku dah pada kita. Jadi Allah, kesimpulannya apa? Jaga-jagalah kita apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, dan itulah penyakit umat akhir zaman. Kebukan umat akhir zaman. Saya terus baca lagi hadis. Saya macam ni saja saya baca, tak apa. Allah SWT. Saya tak pandai ceramah-ceramah. Saya baca kitab, sampaikan kitab ya. Okey, Allah SWT. Terus kita baca yang kedua. Kita ambil ringkas-ringkas saja. Allah SWT Muhammad. Allah SWT. Okey, hadis yang kedua, saya ambil hadis-hadis ni, saya ringkaskan sebab apa? Saya datang ni, saya niat untuk gambarkan sikit saja tentang kita dah duduk di akhir zaman, dan petanda-petanda kecil kiamat semua dah berlaku. Kata ulama semua dah berlaku. Sekarang kita tunggu alamat pertengahan Allah kiamat sebelum masuk yang besar. Apa dia? Zuhurul Mahdi. Zuhurul Mahdi. Lalu ni kita tunggu bila Imam Mahdi nak zuhur, nak keluar. Allah SWT. Adapun orang yang mengaku Imam Mahdi tu banyak, itu tak boleh pakai lah. Allah SWT mengaku banyak. Okey, di Kedah pun banyak aku Imam Mahdi. Okey, apa? Mahdi ada sini. Masya-Allah. Imam Mahdi dah ada dah. Dekat Nusa Putra. Nama tak apa. Yang masalah dan nama dia lain, nama dia Yusuf ke apa ke, tu dia buat dalam Facebook. Kalau lah tuan-tuan nak mencari Imam Mahdi, saya lah. Dia mengaku masalah. Tapi kalau Muhammad Mahdi ke, saya ni Mahdi ke, sebab nama saya, tak apalah. Okey lah. Allah SWT. Okey, tak apa. Terus Allah SWT Muhammad. Dia Mahdi ni bukan nama. Mahdi ni kata ulama gelaran. Apa itu Mahdi? May yahdillahu fahwal muhtad. Siapa yang Allah beri petunjuk kepada dia, maka dia adalah orang yang Allah SWT diberi petunjuk. Ada petunjuk. Allah SWT ada hidayah. Maksudnya kita tak akan ada hidayah melainkan Allah yang bagi. Siapa orang yang Allah bagi hidayah, orang itulah yang ada hidayah. Mahdi ni apa? Mahdi ni maksud dia orang yang memberi petunjuk. Mahdi, Hadi, Mahdi, petunjuk. Maksud dia apa? Imam Mahdi, seorang imam yang membawa petunjuk, membawa ajaran Nabi Muhammad, membawa ajaran sebenar Islam, ajak orang kembali kepada petunjuk agama Islam. Mahdi. Yang jahat ditunjukkan pada jalan benar, yang Allah terpesong ditunjukkan kepada jalan yang betul. Ini Imam Mahdi, kerja dia memberi petunjuk. Tunjuk, ini betul, ini salah, ini betul, ini salah. Sehinggalah Islam kembali memerintah dunia, dan juga kembali gemilangnya dunia ini dengan pemerintahan Al-Imam Mahdi. Jadi Mahdi ni gelaran. Adapun nama Imam Mahdi, kata Rasulullah dalam hadis, namanya macam nama aku, nama ayahnya macam nama ayahku. Muhammad bin Abdullah, itu nama Imam Mahdi. Muhammad bin Abdullah. Tapi ini zahir hadis. Ulama yang mengkaji hadis ini, para ahli hadis, mereka mengatakan Muhammad bin Abdullah, Muhammad ini
nama Imam Mahdi. Tapi Allah SWT, bukan betul-betul Muhammad tu nama dia. Mungkin ada selepas itu nama lain tu. Contoh orang Melayu, Muhammad Arif, Muhammad juga tu, Allah SWT. Tapi ada lagi Allah SWT. Dan Abdullah, kata ulama, ni ulama mengkaji hadis, ulama yang diberi tunjuk oleh Allah nur untuk memahami hadis Rasulullah. Kita hanya mengambil qaul ulama, kita hanya menyampaikan. Adapun kita tak mampu nak menggali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya meriwayatkan. Jadi kata ulama, yang Nabi sebut nama ayahnya seperti nama ayahku, iaitu Abdullah, ini pun majaz, kata ulama, majazi, kiasan Rasulullah, bukan hakiki, majazi. Maksud dia apa? Apa maksud Abdullah? Abdullah maksudnya hamba Allah. Maksud dia ayahnya tak tahu nama apa. Sebab apa? Ayahnya adalah Abdullah. Apa maksud Abdullah? Semua orang Abdullah. Saya Abdullah, Tuan Imam Abdullah, pengurusi kita Abdullah, semua Abdullah. Apa maksud Abdullah? Hamba Allah. Kita hamba Allah, Allah cipta kita. Jadi maksud dia apa? Ayahnya hamba Allah. Apa namanya? Wallahu alam. Sebab itulah orang Yahudi pulun cari Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Setiap orang yang daftar letak Muhammad bin Abdullah dalam Facebook yang ada Muhammad bin Abdullah, semua dia kaji. Untuk apa? Cari Al-Imam Mahdi untuk bunuh. Allah. Tapi tak jumpa. Kenapa? Nabi sebut macam tu. Nabi bijak. Allah. Nabi bukan sahaja sebut, tapi Nabi meletakkan makna-makna ataupun rahsia-rahsia yang ada dalam sebalik kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sagi banyak hadis-hadis tentang rahsia Rasulullah kita beritahu lagi. Ada lagi. Allah. Terus. Allah. Hadis kedua. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yasummunaha bighairi ismiha yu'rafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyati takhsifu Allah bihumul arda wa taj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini akan Imam Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya ada sebahagian dari umatku yang akan meminum khamar, arak. Khamar ni benda memabukkan, arak. Dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. Nampak? Allah SWT. Arak ni kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umat aku minum arak. Ada yang minum arak. Allah. Tapi mereka tak panggil arak waktu tu. Mereka namakan dengan nama lain. Ketum lah. Allah SWT. Allah SWT. Okey. Allah SWT. Lah ni ada don baru, saya tengok berita. Dia tak pakai ketum dah, ada don baru. Don satu sikit. Don baru. Don ni pun mabuk juga. Dia kalau makan, minum banyak sikit dah high tau. Dia nampak macam naik bulan, layan. Allah SWT macam tu. Pening. Allah SWT. Saya tak ingat don apa tu nama dia, masuk berita. Pasal don. Don tu tak ada atau lagi, duk tanam ni, pakai duk tanam. Don baru. Allah SWT. Jadi dia ketum-ketum ni, Allah SWT. Rebus ni yang jadi mabuk tu bukan apa. Dia letak bahan-bahan tambahan. Allah, bahan-bahan tambahan. Apa dia? Allah, seperti yang saya yang macam kita tahulah. Ubat nyamuk, apa semua yang lain-lain lagi lah. Saya tak cerita semua lah. Tuan-tuan kata apa? Ustaz pernah masak ni. Dan kata, tak Ustaz tahu semua. Lawak. Saya tak tahu sangat. Yang saya tahu, pernah dengar cerita, dia letak ubat nyamuk, apa, 2-3 benda lagi lah. Akhirnya memabukkan. Allah. Jadi Nabi kata nanti umat aku ni dia minum arak nanti. Ramai minum arak. Tapi mereka tak namakan arak, mereka namakan dengan nama lain. Kenapa? Mereka nak minum. Allah. Mereka nak minum menyebabkan mereka takut benda tu ditangkap ke, orang kata kamu ni orang yang mabuk minum arak ke, jadi dia tukar nama lain. Supaya orang tak kutuk atau mencela dia, kata dia minum arak. Tukar nama lain. Allah. Kalau nak ikut nama arak ni lagi banyak lah zaman kita. Kasbet, apa dia lagi? Ada kita tak minum, kita tak tahu kan. Allah. Okey, lagi ada lagi tak nama lain? Kasbet, todi apa dah todi? Ada? Yang di Kedah tu depa minum tu, Allah, saya tak ingat dah. Dia botol besar tu, dia cap perut borai tu. Dia macam orang Cina tu, dia perut dia borai. Dia nama apa tau? Saya tak ingat dah. Saya tak ingat dah. Tu arak juga. Okey, Allah, tak apalah.
Macam-macam nama. Allah SWT. Kalau kita kata kat orang tu, kamu ni minum arak kan ni? Allah SWT. Dia kata apa? Bukan arak. Allah, ni dah getum lah bagi sihat. Allah, padahal dia pening tu. Dia pening. Allah, macam Pi Ramli tu. Ayah dia kata kamu mabuk ke? Tak mabuk dia tu. Jalan tengok. Jalan macam tu. Allah SWT. Tak mabuk, dia kata bukan arak ni, bukan arak. Tapi kalau jalan, dah melelong. Allah SWT. Jadi tak apalah. Jadi Allah SWT. Manusia waktu ni zaman ni, dia nak minum arak, dia suka arak, tapi dia tak namakan dengan nama arak, dia buat nama lain. Supaya dia nak menghalalkan apa yang dia buat. Supaya dia rasa apa yang dia buat tu tak salah. Dia namakan dengan nama yang lain. Allah SWT. Okay, terus. Jadi Allah SWT ni disebut juga oleh Rasulullah SAW tentang arak. Okey, saya baca sikit lagi. Ada lagi Nabi sebut, mereka meminum sambil dialunkan dengan bunyi muzik. Bukan sekat mereka ni minum arak, mereka pakat duk main muzik pula. Allah SWT. Sambil dengar lagu apa semua, arak. Ni macam mana ni? Memang berlaku. Contoh Allah SWT Muhammad, kita pergi satu majlis, parti ke apa tak kira lah. Allah SWT. Parti ke apa-apa majlis, hari jadi ke apa semua, kalaulah dalam tu dianjur tu oleh orang yang bukan Islam, ataupun orang yang memang dia ni bila ada majlis dia letak arak atas meja. Bukan setakat letak arak orang zaman sekarang ni. Allah SWT. Mereka akan panggil pula orang menyanyi pula, artis pula, ataupun siapa saja menyanyi. Maksud dia apa? Bila ada arak akan ada muzik, akan ada penyanyi. Ni apa ni? Penyakit umat akhir zaman. Dia buat perangai macam ni. Betul ya tak ada sekarang? Betul ya tak? Banyak sangat. Okey, Allah SWT. Okey, Allah SWT. Nudi pak tu kan, letak arak, menyanyi. Bila ada arak, kena ada orang menyanyi. Memang macam tu. Allah, dia panggil rukun, dia pagut rukun. Allah SWT. Kita apalah. Allah SWT. Tak sah kalau tak menyanyi ya, kalau minum arak. Okey, Allah SWT. Terus. Dan suara-suara artis. Bukan setakat arak, depa ada muzik, depa ada artis yang depa jemput menari, tari menari apa semua. Allah Subhanahu Wa Taala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa. Rasulullah kata, waktu tu kamu akan kena hukum, kata Rasulullah. Apa? Allah akan timpakan kamu gempa bumi, menyebabkan kamu tenggelam dalam bumi. Apa maksud dia? Gempa bumi berlaku disebabkan ramai orang minum arak. Bila minum arak, bukan sekadar minum arak, dia tukar nama arak tu nama lain. Allah SWT. Jadi waktu tu kita semua kena hukum. Allah SWT. Dia bila bala Allah turun, satu hadis riwayat Sayyidina Aisyah, hadis yang sahih dan kitab Imam Tirmizi, Sayyidina Aisyah sebut, wahai Rasulullah, Allah SWT, kalau banyak kemungkaran sangat, Allah, kemungkaran ni banyak, adakah kami akan dibinasakan? Rasulullah kata apa? Ya, Allah akan turunkan bala, musibah. Allah SWT. Lepas tu Sayyidina Aisyah tanya, wahai Rasulullah, Allah SWT, kalau di kalangan kami ni ada orang soleh, orang yang soleh-soleh, semayang, orang semayang baca Quran, orang soleh bangun malam, adakah akan ditimpakan juga? Nabi kata ya, akan kena juga. Maksud dia apa? Yang buat maksiat sebahagian orang, tapi kalau bala turun semua kena. Soleh ke, wali ke, ulama ke, orang alim ke, orang mengajar ke, orang mengaji ke, kalau bala turun tempat kita disebabkan orang yang minum arak, yang berzina, yang menyanyi, artis dan sebagainya, semua kena. Contoh tsunami di Aceh, orang soleh kena, wali kena, orang kafir kena, orang jahat kena, orang baik kena, semua kena. Maksud dia apa? Allah SWT Muhammad, bila bala Allah turun, semua orang tak boleh elak, semua orang tak boleh tahan. Kita hanya boleh lari ataupun tak mampu nak lari, kita hanya menyerahkan diri kita kepada apa yang berlaku. Ni lemah kita. Tapi kata ulama, bila kita mati semua, kita akan bangkit ikut amal kita masing-masing. Kalau yang jahat tu, okey, dia jawab depan Allah jahat dia. Kalau kita ni orang soleh, tiba-tiba kita kena juga tsunami, kena juga gempa, kena juga taufan, ribut apa semua, kita mati, kita akan bangkit selamat. Sebab apa? Sebab kita bangkit dengan amal soleh yang telah kita buat dan sebagainya. Sebab itu kita duduk di zaman ni, perbanyakkan amal soleh, perbanyakkan menuntut ilmu, perbanyakkan duduk di masjid berzikir, perbanyakkan duduk atas kereta atas, dah habis dah tu. Jadi Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad. Jadi waktu tu bila banyak sangat orang yang minum arak, buat konsert-konsert, Allah, artis menyanyi-nyanyi sampai ada yang mabuk apa semua dan sebagainya lah, waktu tu Allah akan turunkan gempa bumi. Allah akan jadikan gempa bumi sebagai azab bala pada kita. Betul tak zaman kita ni banyak gempa bumi? Betul? Apa asbab dia? Allah SWT Muhammad. Asbab dia ni, maksiat yang berlaku ni, arak. Allah SWT. Bahkan di Malaysia pun banyak kilang arak.
banyak kilang Arab. Allahumma salli ala. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi gempa bumi yang berlaku setiap hari sekarang ni di sana 4.3 dan 5.6. Kita tengok dalam berita kan, setiap hari ada gempa bumi. Setiap hari ada gempa bumi. Jadi semua ni sebenarnya memberi peringatan pada kita. Apa? Bersedialah untuk bertemu dengan Allah. Bersedialah untuk menghadapi mungkin bala akan turun di tempat kita. Allah. Jangan kita kata apa? Kami dapat majlis ilmu banyak dah. Kami banyak orang soleh ni kampung kami. Jangan macam tu. Kenapa? Ada hadis. Nabi kata apa? Walaupun ada di kalangan kamu itu orang soleh. Orang soleh tak salah. Tapi disebabkan maksiat banyak sangat, kemungkaran banyak sangat, arak banyak sangat. Allah sallallahu Muhammad. Mabuk banyak sangat. Bahkan orang Islam pun banyak juga. Akhirnya kamu kena. Dibuatlah persediaan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut kita pun terkena juga gempa yang dahsyat ni. Yang kedua Nabi kata apa? Allah dan Allah akan merubah mereka menjadi kera dan khinzir. Mereka ni orang yang banyak buat maksiat di akhir zaman ni, khususnya mereka yang kuat minum arak. Allah dan suka menyanyi-nyanyi. Allah duduk dalam tempat yang ada konsert-konsert artis, menari, tari menari dan sebagainya yang haram. Allah. Mereka ni kata Rasulullah, Allah akan turunkan gempa, menenggelamkan mereka dalam muka bumi, dalam dasar, dalam bumi lah. Allah gempa. Dan Allah akan merubahkan muka mereka. Allah senang. Diri mereka menjadi kera dan juga khinzir. Kera dan juga khinzir. Kata ulama, Allah senang. Yang ni walaupun kita tak jumpa lagi, mungkin ada kita tak jumpa lah. Apa? Orang berubah daripada muka manusia ni jadi khinzir, berubah jadi kera. Allah senang. Walaupun kata ulama belum ada yang tu, tapi sebenarnya ini dimaksudkan perangai, sikap, sifat manusia ni. Allah senang. Bila dia duduk dalam keadaan macam ni, Allah akan ubah dari sifat dia, dari sifat manusia kepada sifat binatang. Sifat binatang, Allah senang. Sifat kera, Allah senang. Sifat khinzir, Allah senang akan ubah. Allah SWT. Contoh saya sebut khinzir. Allah SWT. Seorang ulama pernah ditanya, Allah SWT. Pernah ditanya, Allah SWT. Tanya apa? Allah SWT. Kenapa kamu wahai orang Islam tak makan khinzir? Allah SWT. Kata ulama ni, Allah SWT Muhammad, ada beberapa sebab, di antaranya larangan Allah dan sebagainya lah. Allah SWT. Lepas tu ulama ni kata, Allah SWT, kami orang Islam tak makan khinzir, maka Allah jadikan kami orang yang Allah Muhammad ada cemburu. Allah ada sikap cemburu. Bab-bab orang nak pegang isteri kita ke, orang nak tengok aurat isteri kita ke, anak kita, kita rasa apa? Rasa cemburu. Dan kita akan tegur, jangan macam ni, jangan pakai macam ni, orang tengok nanti. Allah Muhammad. Okey. Jadi satu hari ulama ni kata, Allah Muhammad, kalau kamu nak tahu kenapa kami tak makan khinzir, Allah Muhammad, di antara sebabnya apa? Saya nak kamu datangkan pada saya 3 ekor khinzir. 2 ekor jantan, 1 ekor betina. Kisah ulama. Dan kamu bawa kepada saya 3 ekor ayam, 2 jantan, 1 ekor betina. Kami orang Islam makan ayam. Makan ayam. Allah makan ayam. Jadi dia ayam ni Nabi pernah makan. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kadangan Imam Tirmizi, satu hari ada seorang sahabat ni masak ayam. Bila masak ayam, dia jemput sahabat dia, sahabat Rasulullah. Dia kata apa? Allah, nah ayam, letak depan. Dia kata apa? Makanlah ayam ni. Sahabat ni kata apa? Aku tak makan, aku tak suka ayam. Allah. Sahabat ni kata apa? Makanlah, kenapa? Rasulullah pernah makan ayam. Ada hadis Nabi makan daging ayam tu, Nabi pernah makan lah. Allah. Jadi kambing, ayam, itu di antara yang makanan yang pernah Nabi makan. Jadi Allah, kami makan ayam orang Islam, kami tak makan khinzir. Sebab apa? Bawa datang 3 ekor. Akhirnya Allah SWT. Ulama ni kata apa? Okey, campurkan sekali dalam satu kandang 2 ekor khinzir jantan dan juga 1 ekor betina. Akhirnya mereka orang kafir yang Allah minta penjelasan pada ulama ni. Akhirnya ulama tu kata, kamu tengok tu, tengok sifat khinzir ni. Apa sifat khinzir? Allah SWT. 2 ekor jantan bekerjasama dengan buat itulah Allah SWT dengan sangat Allah SWT. Dia boleh ni pakat, tak lawan Allah SWT, tak lawan. Dia join sekali pakat 2 ekor lepas, seorang ni sekok ni betina ni. Allah tanpa tak bergaduh. Bahasa yang ringannya mengamal. Saya lupa bahasa tu.
InsyaAllah ada imam mengawan. Budak-budak tak payah gelak, duduk diam-diam. Dah dengar, dah faham sangat. Okey, Allah SWT. Jadi dia buat itulah ni mengawan apa semua tu. Lepas tu Allah SWT, ulama tu kata, okey, campurkan 2 ekor jantan dengan seekor betina. Akhirnya macam mana? 2 ekor jantan ni gaduh. Allah SWT gaduh. Sehingga seekor menang, seekor tu menang. Seekor tu kalah. Allah SWT. Maksud dia apa? Allah. Sifat ayam ni, Allah dia ada sifat cemburu. Kalau dia nak perempuan tu, bukan perempuan lah, betina tu, ayam betina tu. Kalau dia nak tu, dia akan lawan. Dia cemburu, dia tak boleh tengok kalau ada Allah SWT ayam jantan lain untuk ambil yang dia nak ni. Lawan. Itu orang Islam kita makan yang halal-halal. Allah SWT Muhammad, kita ada sifat cemburu. Adapun orang yang makan khinzir ni, kata ulama, Allah tak akan bagi sifat cemburu pada mereka. Sebab itu orang kafir, mereka biar saja ni dengan luar dah, tak dengan luar tak apa. Takut nanti sensitif pula kan orang sekitar. Orang kafir tengok isteri dia pakai macam mana, Allah SWT, pakai seluar macam mana, dia bawa isteri dia pergi makan, naik LRT, dia dah cemburu tak? Padahal yang tengok tu siapa? Budak-budak muda, Allah, pakcik-pakcik ada juga. Tengok, semua tengok, lalu tengok. Dia cemburu tak? Dia relax kan? Bahkan kalau jumpa sama-sama dia, kawan dia lelaki tu, dia bawa isteri dia, dia biar je isteri dia salam dengan kawan dia. Kalau orang putih ni, orang barat ni, dia cium pula. Cium. Kan tuan-tuan tengok anugerah puskas yang Faiz Subri tu. Tengok ada orang putih cara dia. Kalau naik pentas, Allah SWT, walaupun tu isteri yang dia bawa tu, dia cium juga tu. Kawan tu, lelaki lain tu, cium. Salam, cium. Cemburu tak? Tak cemburu. Kenapa? Makan jenis-jenis tu. Khususnya orang, tengok orang Cina apa semua. Itu. Tak ada cemburu. Cemburu ni bagi orang beriman. Orang beriman, mereka berasa cemburu dengan perkara-perkara yang kemungkaran. Kita baca hadis dah tu, hadis 40. Tak apalah, saya tak urai lah. Jadi nak sebut apanya? Allah telah mengubah sikap mereka, panggil mereka seperti kera dan juga khinzir. Kenapa? Mereka banyak Allah minum araknya, Allah tari menarinya, suka konsertnya, apa semua yang haram lah. Jadi Allah akan ubah sikap mereka. Jadi seperti mana khinzir dan juga kera. Ini berlaku juga zaman sekarang. Okey. Yang terakhir, saya ambil yang terakhir. Allah SWT, hadis terakhir tentang ni semua tanda-tanda kecil dan berlaku. Tanda terakhir yang ni yang jelas. Saya tak baca hadisnya, saya baca makna terus. Jadi pada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ni dalam kitab Al-Imam Bukhari wa Imam Muslim. Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Allah SWT, akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada seorang pun yang lain yang akan menceritakannya setelah aku, kata Sayyidina Anas. Aku mendengar Rasulullah SAW sabda, di antara tanda kiamat itu ialah sedikit ilmu. Maksud dia apa? Zaman ni Allah SWT, susah kita nak dapatkan ilmu. Nak cari orang yang ahli betul dalam ilmu, susah. Walaupun ada lagi. Tapi zaman sahabat Rasulullah, zaman tabi'in, zaman salafun soleh, zaman-zaman imam-imam mazhab dulu apa semua, mana tempat pun semua ada orang alim, semua ahli semua. Allah SWT. Tapi zaman kita, kadang-kadang satu kampung tu hanya seorang alim saja. Seorang alim saja. Allah SWT. Kadang-kadang satu daerah tu hanya ada beberapa orang alim saja, ahli dalam ilmu saja. Allah. Adapun zaman-zaman terdahulu, ramai orang alim, Allah SWT, sehingga kan Allah SWT Muhammad, betapa ramainya orang alim waktu tu, sehingga kan dalam satu masjid dipenuhi dengan halaqah-halaqah ilmu. Di Masjidil Haram, waktu mana zaman Imam Bukhari mengaji, Al-Imam Syekh Khalil Jalani mengaji, Allah SWT, Al-Imam Syafi'i mengaji, zaman tu dalam Masjidil Haram bukan satu pengajian. Allah SWT, setiap tiang Masjidil Haram semua ada tok guru, semua ada ulama mengajar. Allah SWT, pernah tak kita jumpa masjid yang mana selepas maghrib, ustaz ni ajar tiang ni, ustaz ni ajar tiang ni, tok guru tu ajar tiang tu. Tak ada zaman kita. Kenapa? Allah SWT. Tu pun kadang-kadang ada setengah masjid dia kata apa, susah lah nak cari ustaz main mengajar kitab. Mana ustaz nak cari ustaz? Cari ustaz nak. Masa dia pas sedikit. Walaupun kadang-kadang dia Nabi sebut zaman akhir zaman ni ramai penceramah ramai, tapi nak cari ahli ilmu tu sikit. Allah, penceramah ramai, Allah SWT, tapi nak cari ahli ilmu yang baca kitab, yang mengajarkan kita hukum dan sebagainya, Allah, perkara tentang agama dan sebagainya, ini susah. Ini tak banyak, tapi penceramah ramai, kata Rasulullah. Zaman ni orang ramai pidato ramai. Tapi tak apalah. Nak sebut banyak,
sedikitnya ilmu zaman kita. Bahkan apa tanda zaman ni sedikit ilmu? Orang mengaji nak habis cepat. Mengaji 2 tahun, mengaji 4 tahun. Ulama dulu mengaji sampai mati. Syekh Qadir Jalani rahimallahu taala waktu mana nak keluar rumah nak ke Mekah mengaji, mak ada pesan apa? Wahai Abdul Qadir, kita jumpa di syurga. Kamu pergilah mengaji, jangan balik. Mengajilah. Mengaji sampai kamu jadi alim. Jangan balik. Kenapa? Tidak menghadkan waktu tertentu. Kenapa? Untuk bagi anak dia dapat ilmu banyak. Orang sekarang hadkan waktu. Kamu mengaji 2 tahun je lah, kamu mengaji 4 tahun je lah. Allah SWT. Lepas kamu dapat sijil, kamu kerja terus ya. Ataupun kamu tak payah mengaji dah, sijil dah dapat. Akhirnya macam mana? Sikit ilmu. Kenapa? 2 tahun mengaji, 4 tahun mengaji. Ulama terdahulu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mengaji. Selepas tu baru dia mengajar. Ada yang mengaji 20 tahun, 10 tahun mengajar. Lepas tu di samping tu mengaji pula. Contohnya Imam Nawawi dan sebagainya. Al-Imam Nawawi sehari semalam dia mengaji 12 bidang ilmu. 12 bidang ilmu. Allah SWT. Al-Imam Nawawi kata murid dia, Al-Imam Nawawi selama 2 tahun dia tak pernah tidur baring. Kenapa? Sibuk dengan ilmu, sibuk mengarang kitab. 2 tahun. 2 tahun Imam Nawawi tak pernah tidur baring ni. Dia tidur macam ni. Tidur Imam Nawawi hanyalah waktu mana? Allah SWT Muhammad. Dia tengah baca kitab, Allah SWT Muhammad, tiba-tiba dia terlelap. Bila terlelap tu Imam Nawawi akan dahi dia ni tersentuh. Itulah tidur Imam Nawawi. Itu tidur Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi hanyalah minum sebelum subuh sekali, makan selepas maghrib sekali, roti sekeping, air sekelas. Sibuk sehari semalam 12 bidang ilmu. Nak sebut apa? Zaman tu ilmu. Zaman sekarang siap pesan lagi kan. Allah, Ustaz jangan lama sangat. Allah so tambah pula pesan pula, ada kambing ni Ustaz. Okey, Allah SWT. Dia biasalah. Allah SWT. Tapi kalau kita buh roti sekeping, itulah itu zaman dululah. Nak sebut apanya? Benda ni tak boleh elak. Dan ustaz-ustaz pun kena faham. Kenapa? Memang kita dah duduk zaman ni. Kenapa kita kena terima zaman ni? Memang dia keadaan macam tu. Allah, dia tak boleh ngaji banyak. Sebab Nabi kita ilmu sedikit zaman ni. Okey, Allah SWT. Okey, terus. Nabi kata apa lagi? Allah SWT. Lepas tu Nabi kata, waktu tu banyak kejahilan. Orang jahil banyak. Allah SWT. Tanda orang jahil banyak macam mana? Dalam grup WhatsApp. Saya pun ada grup yang seluruh Malaysia ni, saya ada grup pengkongsian ilmu di sini tu. Kadang-kadang ada orang tanya hukum. Kamu semua tahu tak apa hukum ni? Sekian. Semua ulas. Oh, bagi saya, pendapat saya harus, pendapat saya haram, yang ni pula pendapat saya wajib. Pening orang. Semua berfatwa kat atas kejahilan, bukan ilmu. Kita baca tu, kita tengok, Allah ni salah ni. Sedangkan para ulama dulu, zaman Imam Syafi'i dan imam-imam, khususnya para sahabat Nabi pernah duduk dalam majlis ramai, keliling halaqah. Ni sebut dalam kitab riwayat para sahabat, hidup para sahabat. Seorang datang jumpa dengan para sahabat, angkat tangan. Allah SWT. Tolong jawab satu soalan, masalah sana, tolong jawab satu hukum. Dia pun tanya. Allah SWT. Bila tanya, Allah SWT. Waktu tu ada juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan sebagainya, ulama yang besar-besar, sahabat yang besar-besar. Akhirnya mereka kata apa? Wahai Abu Bakar, kamu jawablah. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Umar lah jawab. Umar kata apa? Kamulah jawab. Sampai patah balik. Pakat tolak. Kenapa? Takut nak keluarkan fatwa. Takut salah. Allah SWT. Dan merasakan ada orang yang lebih ahli untuk menjawab. Tapi orang sekarang macam mana? Tanya saya lah kalau ada masalah abang ni. Saya ni ahli. Orang ngaku saya. Ni bahaya, tak boleh. Sebab apa? Sebab takut kita salah dalam mengeluarkan hukum. Tapi bahaya sekarang. Sebab banyak sangat kejahilan menyebabkan kadang-kadang tu fatwa pun dengan fatwa yang jahil. Khususnya grup WhatsApp. Saya banyak tengok dalam, bila tanya soalan, semua nak jawab. Bagi saya, agama ini bukan gulai, guru kami kata. Gulai ni apa? Buah yang tu, buah yang ni. Jadi masakan. Agama ni tak boleh, dia kena ahli dia. Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang disebut ahli zikir. Ahli zikir ni kata ulama, para ulama, mereka para ulama. In kuntum la ta'lamun. Sekiranya kamu tak tahu. Kalau kamu tak tahu tentang satu hukum, tanya ahli dia, ulama. Bukan tanya grup WhatsApp. Bukan tanya pendapat orang-orang tertentu tak. Tanya ahli. Siapa? Ulama. Okey, Allah SWT. Kepala Allah SWT Muhammad. Terus. Jadi Nabi kata lagi, ni bab dajjal tak masuk ke? Dah nak habis dah masa. Okey, Allah SWT. Sikit lagi. Allah SWT. Berlaku. Dan Nabi kata lagi, akhir zaman ni berlaku banyak penzinaan. Zina banyak. Betul tak zina banyak? Betul.
Banyak di sekolah-sekolah menengah sekarang, sekolah-sekolah tu, anak tak ada bin. Betul tak? Boleh kaji. Tak ada bin. Allah. Banyak di jabatan pendaftaran boleh kaji. Banyak anak yang dulu pendaftaran dia bagi izin letak Abdullah sebab tak ada ayah. Allah SWT. Sebelum nikah dah dapat anak. Jadi Allah SWT Muhammad tak boleh buat Abdullah. Sekarang tak boleh lah. Kalau tak ada ayah tak boleh buat Abdullah. Tak ada kosong terus. Kosong macam tu. Allah SWT Muhammad. Jadi boleh kalau ada yang kerja di jabatan pendaftaran ke apa kan, boleh terangkan. Memang ada yang tu. Maksud dia apa? Di Malaysia kita ni, khususnya Malaysia lah, banyak zina. Apa bukti banyak zina? Banyak kes-kes pembuangan bayi. Itu zina lah tu. Siapa sebut di akhir zaman nanti akan banyak zina? Nabi Muhammad. Zaman Rasulullah tak banyak zina. Zaman kita banyak zina. Maksud dia apa? Kita lah umat akhir zaman. Kita lah umat yang akan menghadapi semua ni, benda-benda yang peristiwa-peristiwa semua ni. Kita lah. Jadi hati-hati. Jagalah anak isteri kita dan sebagainya, keluarga kita daripada benda-benda yang macam ni. Jaga sungguh-sungguh. Bahaya. Okey, Allah SWT. Terus. Dan sedikit kaum lelaki, kata Rasulullah. Akhir zaman nanti orang lelaki sikit. Allah SWT. Sehingga nantinya seorang lelaki akan mengurus 50 orang perempuan. Sahih Bukhari hadis ni. Maksud dia apa? Akhir zaman ni orang lelaki makin sikit jumlah dia. Orang perempuan makin ramai. Kerana dua sebab kata ulama. Dalam syarah kitab yang lain kata ulama ada dua sebab. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani. Kata dia dua sebab. Kerana yang pertama, bilangan perempuan yang lahir lebih banyak daripada lelaki. Bila lahir orang tu dapat anak perempuan, orang tu perempuan, banyak perempuan. Allah SWT. Yang kedua kata ulama, Al-Imam Ibn Hajar kata, yang kedua disebabkan orang lelaki banyak pergi berperang. Sebab akhir zaman ni banyak berlaku perang. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlaku peristiwa banyaknya al-haraj. Apa itu al-haraj? Kata para sahabat, Nabi kata peperangan demi peperangan. Banyak perang waktu tu kata Rasulullah. Di Syria perang, di Yaman ada perang, di Iraq ada perang, di Rohingya tu pun ada perang juga. Perang lah tu. Bunuh-bunuh tu. Okey, Allah SWT. Jadinya sikit orang lelaki banyak orang perempuan sebab apa? Sebab kelahiran. Yang kedua sebab ramai orang lelaki mati dibunuh ataupun di mereka pergi berperang Allah SWT dengan musuh dan sebagainya. Jadi contoh kita tengok dalam masjid kita, surau kita, siapa paling banyak? Masih seimbang lagi. Tapi kalau kita main hari lain, hari yang tak ada kambing, kita boleh tengok siapa ramai. Lawak. Saja gilang ngantuk lah. Jangan marah. Tengok di masjid kan. Saya duduk pergi pengajian. Saya dah selalu ada pengajian setiap hari Ahad di Masjid Sultanah Kedah. Pengajian hari Ahad tu ramailah orang. Ramai. Allah SWT Muhammad. Hampir 500 orang, 600 orang macam tu. Pengajian tu pagi duha. 3 orang ustaz aja. Allah SWT. Jadi pengajian tu bukan separuh masjid, lebih daripada separuh dah. Semua perempuan di Kedah. Lepas tu ada pun pakcik-pakcik kita, abang-abang kita ni duduk sebelah saya sikit je. Di situ. Yang ni setengah, lebih dari setengah, semua sampai belakang penuh perempuan. Nak sebut apa? Banyak majlis kita pergi, banyak tempat kita pergi, banyak kita tengok orang perempuan banyak. Orang perempuan lebih banyak daripada orang lelaki. Allah SWT. Tak apalah. Jadi Allah SWT, inilah akhir zaman. Dia benda ni tak akan stop lah. Ni tak banyak lagi. Nabi kata tak akan stop. Sehingga akan kata Rasulullah, Allah bertambah perempuan bertambah banyak sehinggalah waktu tu seorang lelaki, Allah nisbah dia 50 orang perempuan. Ramai. Kalau orang kampung kita ni ada 10 orang lelaki, maksudnya di kampung tu ada kali dengan 50. Sudah apa? 500 ya. 500 orang perempuan. Lah ni dah ramai dah kan? Dia makin ramai lagi. Makin ramai lagi. Siapa sebut? Rasulullah. Sebab tu jangan salahkan orang lelaki kahwin banyak. Sebab lelaki makin sikit lah. Perempuan tu kena kahwin banyak. Jangan marah lawak yang tu pun. Jangan pula nanti bawa balik hadis ni, nanti cerita kata saya ni Allah SWT. Okey, tak apalah. Jadi dan jaga-jaga pula ada juga yang peristiwa yang maksud dia tak adil kepada, ada jugalah. Diseimbang lah. Orang perempuan boleh hujah kata kalau nak kahwin boleh adil. Orang lelaki boleh hujah kata apa? Ramai dah perempuan, kesian lah. Yang ramai-ramai tu lebih 50 lagi tu. Nak kahwin dengan siapa kan? Allah SWT. Boleh lah. Tapi Allah SWT, jangan bertengkar ya. Jangan bertengkar. Duk bincang dia dok. Allah SWT. Okey. Dia Allah SWT Muhammad. Jangan marah Masih Imat. Allah SWT jangan marah. Okey. Saya ambil 3 hadis ya tentang tanda kecil kiamat. Ni saya nak masuk bab Dajjal. Okey. Sikit kita ambil tentang Dajjal.
Allah SWT. Dajjal ini dia adalah tanda besar kiamat. Jadi malam ni kita kumpulkan 3 tanda. Tanda kecil, tanda pertengahan kita cerita sikit Mahdi sikit saja tadi. Adapun tentang bai'ah Mahdi, tentang di mana dibai'ahkan, keturunan dia siapa, itu panjang lagi, saya tak bahaskan. Mungkin kita boleh buat pengajian tentang akhir zaman saja. Boleh nanti ya. Allah SWT. Jadi kita nak masuk pula pada tanda-tanda besar kiamat, iaitu keluar Dajjal. Allah. Sebelum keluar Dajjal, Allah SWT, dunia ini akan kemarau selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Kita boleh tulis kalau ada pen. Itu tanda-tanda Allah SWT akan, kata ulama, Allah 3 tahun berturut-turut kemarau sebelum keluar Dajjal. Allah SWT, dia macam ni, dia berlaku macam ni. Berlaku apa? Allah SWT, tahun pertama hujan tapi kurang. Tahun tu hujan kurang turun. Tahun kedua makin kurang hujan, sehingga tahun ketiga hujan tak turun terus, menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati, binatang mati, sehingga kan waktu tu tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Allah SWT. Waktu tu, waktu mana zaman Dajjal keluar nanti, makanan tak ada. Makanan tak ada. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami nak makan apa? Allah SWT. Sebab Nabi kata, makanan tak ada waktu tu. Allah SWT, nak makan apa? Memang makanan tak ada. Tumbuhan dah mati, padi pun tak tumbuh. 3 tahun berturut-turut kemarau, mati habis. Hari tu pun kita kena El Nino pun dah tak tahan. Di Kedah tu, kat highway tu, semua terbakar tu tepi-tepi tu. Allah SWT. Hutan-hutan banyak terbakar di Kedah itu kami. El Nino banyak, kuat sangat. Allah SWT. Saya tak pernah lagi keluar naik motor, kita kena tutup sini, tak pernah lagi. Hari tu tutup. Kenapa? Kena sikit dah pedih. Terlampau panas, terlampau kuat. Malam ni macam ni. Tak tahu berlaku ke tak sini. Kami Kedah kuat 42 darjah Celsius, 42. Kami kenal tu 42. Apalah. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi sebelum Dajjal keluar, tanda dia apa? 3 tahun akan kemarau, sehingga makanan tak ada. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, waktu tu kami nak makan apa? Allah. Waktu tu kami nak makan apa? Tengok Rasulullah bagi tahu. Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, waktu tu makanan adalah zikir. Zikir. Allah SWT. Tahlil, tahmid. Allah SWT. Ada apa hadis yang lain? Kata Rasulullah, makanan waktu itu adalah kamu baca Yasin. Kamu niatkan kenyang. Tulis siap, nanti akan berlaku zaman tu. Sebab tu wajib mengaji hadis akhir zaman. Kenapa kita nak ke zaman tu? Kita tak tahu nanti macam mana nak buat kalau menghadapi perkara-perkara yang macam tu. Okey. Allah SWT. Jadi sebelum keluarnya Ad-Dajjal, maka dunia akan kemarau 3 hari berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Allah SWT. Ada satu hadis Rasulullah, Nabi sebut, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad Dajjal. Rawahu Muslim. Dia akan ada Imam Muslim. Sejak Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian yang lebih dahsyat dari Dajjal. Sejak Nabi Adam hidup sampailah kiamat, Allah SWT Muhammad, ujian yang paling berat, yang paling dahsyat pada manusia, apa dia? Khurud Dajjal. Dajjal keluar. Waktu mana Dajjal keluar, waktu itulah manusia akan diuji, akan ditimpakan satu peristiwa, Allah SWT, satu keadaan yang sangat dahsyat, sangat berat. Allah SWT. Kita cerita apa dia. Dan Nabi sebut dalam hadis lain, kata Rasulullah, Allah SWT, sungguhnya tidak ada satu ujian di atas muka bumi ini pun yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Allah SWT. Nabi sebut lagi, Allah SWT Muhammad, tidak ada seorang Nabi pun yang sebelum ini, kata Rasulullah, melainkan mereka peringatkan umat mereka tentang Dajjal. Nabi Nuh peringatkan tentang umat mereka tentang bahaya Dajjal. Nabi Musa peringatkan tentang umat mereka bahaya Dajjal. Jaga-jaga Dajjal, jaga-jaga Dajjal akan keluar, jaga-jaga buat amal soleh, jaga-jaga buat persediaan, jauhilah, larilah pada Dajjal, mintalah lindung pada Allah pada Dajjal. Siapa peringat? Nabi sebelum ni, kata Rasulullah. Lepas tu Nabi sebut, Allah, kata Rasulullah SAW, Allah SWT Muhammad, saya adalah Nabi yang terakhir sekali dan kamu adalah juga umat yang terakhir sekali. Maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu. Nabi sebut. Nabi kata apa? Kata Rasulullah SAW, wa inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa haddara ummatahu Dajjal wa ana akhirul anbiya. Aku ini akhirul anbiya, Nabi yang paling akhir. Wa antum akhirul umam. Ana akhirul anbiya. Aku penutup Nabi, Nabi paling akhir. Wa antum, kita semua, Nabi kata, kita semua.
wa antum akhirul umam, umat paling terakhir. Maksud dia apa? Apa maksud Rasulullah? Nabi-nabi sebelum ni peringat tentang kepada umat mereka. Peringat apa? Jaga-jaga nanti Dajjal akan keluar. Takut kamu terkena fitnah Dajjal. Tapi Dajjal tak keluar di zaman sebelum ni. Zaman Nabi Adam tak keluar, zaman Nabi Nuh tak keluar, zaman Nabi Musa tak keluar, zaman Nabi Isa tak keluar. Lepas tu Nabi sebut macam ni, wa ana akhirul anbiya, aku ni akhir nabi, wa antum akhirul umam. Maksud dia apa? Kita semua ni adalah umat akhir zaman. Maksud dia apa? Dajjal akan keluar zaman kita, umat Nabi Muhammad. Kenapa? Allah SWT. Dajjal ini dia pasti keluar. Dia pasti keluar. Allah SWT. Keluar dekat mana ni? Dia keluar di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kata Rasulullah, seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu, maka akulah yang akan berhujah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. Nabi kata kalau aku ada waktu tu dia keluar, aku akan lawan dia, aku akan berhujah dengan dia, aku akan bela semua orang Islam. Tapi kata Rasulullah, dan jikalau ia keluar selepas kematianku, kewafatanku, maka kamu semua bertanggungjawab untuk melawannya. Nabi dah beri tanggungjawab pada kita untuk menghadapi Dajjal. Allah SWT. Dan Allah Ta'ala sebagai penolong kamu sekalian, kata Rasulullah. Maksudnya Allah akan tolong kita. Allah SWT. Dalam syarah ni sebut, fitnah Dajjal atau ujian ini akan menggoncangkan keimanan seseorang. Tak boleh siapa pun mendabik dada kata apa? Saya boleh hadapi Dajjal. Tak boleh. Kenapa? Dajjal ni dia boleh menggoncang iman seseorang. Allah SWT. Dalam kitab Al-Imam Ibn Kathir dalam bab hari kiamat, Allah disebut dalam tu, kata ulama, siapa yang dia keluar daripada rumah dia, dia niat untuk pergi tengok apa Dajjal nak cakap, apa Dajjal nak bagi, bukan untuk ikut Dajjal, nak pergi tengok, kafir. Jadi kafir. Kenapa? Dia niat nak pergi. Sedangkan Nabi kata apa? Lari, sembunyi, minta lindung, jangan pergi. Dalam riwayat yang lain, Allah SWT ada sebut, Allah SWT sebut apa? Waktu mana Dajjal keluar nanti, waktu mana Dajjal keluar, kamu duduk dalam rumah-rumah kamu, duduk, jangan keluar. Bahkan Allah SWT, ikatlah isteri-isteri dan anak-anak kamu, supaya anak dan isteri kamu tak pergi jumpa Dajjal. Dajjal ni dia bawa apa? Dia bawa emas, perak, makanan, sehingga kan orang yang ikut Dajjal, disebut dalam hadis yang lain, mereka akan mendapat segunung roti. Makanan mereka sampai segunung makanan dapat. Allah SWT. Maksud dia apa? Bagi orang yang ikut Dajjal, mengaku Dajjal itu Tuhan, dapat makanan mewah, dapat apa yang dia nak. Bagi orang yang menentang Dajjal, tidak mengikut Dajjal, macam mana? Tetap duduk dalam keadaan makanan tak ada, kena kemarau. Sebab itu kata Rasulullah, kamu duduk di rumah kamu, jangan keluar. Allah SWT. Minta lindung pada Allah. Dan kalau kamu lapar pun jangan pergi minta kat Dajjal. Kenapa? Aku dah pesan, bacalah Yasin, niatkan kenyang, bacalah tahlil la ilaha illallah, tasbih la ilaha illallah. Sebab itu kita jangan halang zikir. Kenapa? Baik dah kita zikir tu, baik dah kita sekarang ambil ijazah zikir, baik dah sekarang kita amal zikir. Kenapa? Zaman Dajjal makanan kita zikir, duduk dalam rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, kenyang. Karamah yang Allah akan bagi pada orang beriman waktu zaman tu. Allah SWT. Jadi zaman sekarang janganlah kita menghalang orang berzikir pada Allah. Jangan menghalang majlis-majlis zikir. Kena macam mana? Banyakkan zikir pada Allah, kita dan juga orang lain, kita dan keluarga kita. Kenapa? Jangan waktu mana Dajjal keluar baru nak cari tasbih, baru nak cari kitab tengok nak zikir dapat tak? Nabi suruh zikir dapat tak? Jangan. Sekarang ni dah kena banyak tahmid, subhanallah, subhanallah, dah kena banyak tahlil la ilaha illallah, dah kena banyak sebut Allah, tasbih subhanallah, subhanallah. Itu hadis okey, banyak kan? Dan sekarang juga kena dah mula hafal surah Yasin. Hafal surah Yasin, baca surah Yasin setiap hari kalau boleh. Untuk apa? Supaya bila datang Dajjal tak kalut nak cari surah Yasin. Kita dah tak gopoh-gopoh. Mulai sekarang belajar baca surah Yasin, belajar Quran, belajar mengaji Quran. Jangan malu kita tua, jangan malu kita lambat mengaji. Sepatutnya kita malu buat maksiat, bukan malu buat taat. Tengok, Dajjal dah tipu kita, pemikiran Dajjal dah masuk. Apa dia? Orang sekarang dia fikir macam ni, malulah nak belajar agama sebab saya dah lambat. Allah SWT. Tapi kalau buat jahat tak malu pula, sedangkan buat jahat lebih buruk daripada buat kebaikan. Allah SWT. Kalau buat jahat, karaoke tak malu. Oh, karaoke lagu Emises, bulan madu di awan biru. Okay, saya tak Emises lah, contoh lah. Allah SWT. Konsert pi. Tapi kalau orang kata apa, mai lah kita mengaji sepatah dua, ambil ijazah Quran ke, ambil ilmu, malulah saya ni dah lambat dah ni, dah tua dah. Apalah, pergilah dulu, segan lah.
Salah. Ini pemikiran Dajjal. Dia bagi kita nampak dunia tu kita tak malu nak buat, maksiat tak malu nak buat, adapun taat malu nak buat. Allah SWT. Ini pemikiran Dajjal lah. Dajjal tipu kita. Okey, Allah SWT. Jadi tak apalah. Jadi Allah SWT Muhammad, jadi kata Rasulullah, Dajjal akan keluar. Jadi Dajjal ni bahaya dia. Allah SWT, kita tak boleh mendabik dada, aku akan menentang dia. Sebab itu Nabi bagi doa. Doa ni kita baca sebelum ada 2 minit lagi. Allah SWT. Allah SWT. Semua dalam hati tu takut di sana. Allah SWT. Dah, alhamdulillah, insya-Allah boleh lagi ya. Insya-Allah sikit. Ni doa ni baca sebelum tahiyat untuk minta lindung pada fitnah Dajjal. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi suruh baca. Apa dia doa dia? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita dah baca dah, boleh amal. Wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahyaya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baca doa ni sebelum bagi salam. Insya-Allah terselamat daripada Dajjal. Yang kedua, perbanyakkan menuntut ilmu. Dengan ilmu tu kita akan selamat juga insya-Allah, kerana kita tahu tentang fitnah dan juga tipu daya Dajjal. Yang ketiga, hafal surah Kahfi 10 yang awal. Ataupun 10 yang akhir. Kerana orang yang hafal 10 surah Kahfi 10 yang awal ataupun yang akhir, ini pun hadis juga. Allahumma salli alaihi wasallam. Rasulullah suruh buat. Nabi dah tinggalkan ni perisai ni. Kalau tak mau buat ke, maksudnya kita rasa selamat. Maksudnya kita memang nak ikut Dajjal dah tu. Tapi na'udzubillah min dzalik. Takkan mampu kita menghadapi Dajjal. Fitnah dahsyat. Contohlah, Dajjal sebelum Dajjal ni banyak. Dajjal sebelum Dajjal. Siapa Dajjal sebelum Dajjal? Satya Sai Baba. Pernah dengar? Satya Sai Baba. Sai Baba mati tahun 2011. Allah. Sai Baba ni, ni Sai Baba pun ramai orang ikut dah. Tak Dajjal lagi. Dia Dajjal, tapi Dajjal sebelum Dajjal. Anak Dajjal. Dia bukan Dajjal. Ada orang kata dia Dajjal. Bukan dia Dajjal. Dia Dajjal sebelum Dajjal. Kerana ulama kata sebelum keluar Dajjal akan keluar orang yang mereka macam Dajjal. Dia panggil Dajjal sebelum Dajjal. Allahumma salli alaihi wasallam. Sai Baba ni, tengok video dia. Dia boleh muntahkan emas. Orang terpegun. Hebat ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Kuasa ni. Kena ikut. Dia ada kuasa. Sai Baba pun pakai ikut dah. Sai Baba boleh apa? Boleh turunkan hujan. Semua pakai sihir. Sihir. Dajjal boleh turunkan hujan juga. Sihir juga. Atas izin Allah lah semua. Sebagai ujian pada kita. Allah. Sai Baba ni, tengok Sai Baba. Allah SWT. Ni saya nak cerita sikit gambaran Dajjal. Sai Baba kita tengok rambut Sai Baba. Pergi search lagi Google, tu YouTube. Sai Baba rambut dia macam ni. Rinting, betul tak rinting? Dia orang India. Dia India kan. Rinting betul macam ni. Dia macam afro tu, tapi dia turun macam ni. Sai Baba. Allah SWT. Dalam hadis kata Rasulullah, Dajjal itu rambut dia rinting. Dan bila kamu tengok dari belakang, macam pohon yang rendang tu. Pohon kalau rendang, dia turun macam tu. Sai Baba rambut dia macam tu, rinting macam tu. Betul-betul macam Dajjal. Tapi dia bukan Dajjal lah. Sebab Dajjal ni kulit dia kemerah-merahan. Tu Dajjal. Kulit dia kemerah-merahan. Keturunan dia keturunan Yahudi. Dia orang manusia juga, keturunan Yahudi. Cuma dia ada kelebihan sihir dia kuat. Dia pandai sihir dan dia pandai menipu dan sebagainya lah. Pergi buka tengok Sai Baba. Ramai ikut Sai Baba. Dia pun anggap macam dia Tuhan. Kenapa? Dia boleh buat boleh keluarkan keluarkan tangan. Dia keluarkan tangan daripada tangan dia emas. Emas betul ya, sihir. Allah SWT. Akhirnya orang kata, dia ni kuasa, ada kuasa. Allah SWT. Bahkan Sai Baba pernah kata apa? Saya akan datang balik nanti. Allah SWT. Nanti saya akan datang balik. Allah. Maksud dia apa? Dia macam mengisyaratkan apa? Dia mati, tapi nanti dia akan datang balik, dia akan muncul balik. Bagi saya, kata-kata Sai Baba ni bukan dia yang akan muncul. Tapi yang akan muncul siapa? Dajjal betul lah. Maksud dia apa? Yang macam aku ni tak akan muncul juga. Maksud dia. Dia ada kesan dia juga. Daripada ni orang-orang yang Allah SWT penyembah Dajjal ni. Okey, jadi Allah SWT Muhammad, Sai Baba pun orang dah ikut, tambah Dajjal. Dajjal ni Allah SWT Muhammad. Dajjal Allah SWT. Siapa yang ikut dia, dia akan turunkan hujan di sifat dia. Ni hadis lain. Saya tak baca hadis dah, kerana apa? Panjang pula saya terus terjemah cerita sikit. Dajjal, kata Rasulullah SAW, Dajjal itu dia hidup selama 40 hari. Allah SWT. Boleh ambil masa sikit kita dengar. Kambing tu tak lari, insya-Allah ada. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad, Dajjal dia hidup 40 hari. Tapi sehari dia hidup, bila dia muncul tu sehari tu sama setahun. Sama setahun. Maksud dia apa? Sehari tu
Kalau siang, siang setahun. Yang belah malam, bumi yang belah malam, malam setahun. Setahun. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami nak solat macam mana waktu tu? Adakah cukup kami solat 5 waktu sehari tu? Rasulullah kata apa? Qadarkan. Qadarkan. Maksud dia apa? Zaman tu kita akan semayang juga walaupun matahari tak turun. Tapi kita qadarkan. Kita selalu semayang maghrib 7.30. Okey, 7.30 tetap semayang maghrib. Lagi sejam selepas maghrib kita semayang isyak. Semayang isyak. Esok subuh jam berapa? Selalunya 6 suku, 6.20 ataupun lebih sikit 6.30. Okey, solat. Walaupun waktu tu matahari tak turun, siang, setahun. Siang setahun nak tidur macam mana waktu tu kakak? Allah SWT. Siang setahun. Yang belah malam, malam setahun. Ni akan berlaku peristiwa ni, fenomena ni akan berlaku bila Dajjal keluar. Setahun. Sehari tu setahun. Siapa kata? Rasulullah kata. Ulama mengkaji, kenapa jadi macam ni? Kata ulama, mungkin disebabkan waktu Dajjal keluar berlaku satu fenomena yang dahsyat di bumi, menyebabkan bumi bergerak berhenti. Bergerak berhenti pula dah. Gerak berhenti pula. Berhenti daripada bergerak. Allah senang. Elok. Allah senang. Berhenti daripada bergerak. Fenomena. Dia bumi ni bila ada jalan tu menyebabkan siang malam, matahari tak bergerak. Matahari situ. Bumi yang tu. Allah senang. Dia pusing tu, ngiling matahari kan. Bumi akan stop. Allah. Ni ada ulama sebut gitu. Kaji, di kajian dia apa? Stop. Dari segi sains, stop. Bila stop menyebabkan yang belah siang saja. Belah malam saja. Tak kena matahari kan? Allah SWT. Jadi mungkin fenomena ni berlaku. Apa dia? Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata sehari dia keluar jadi setahun. Tapi ulama kaji mungkin dari segi sainsnya, dari segi bumi, pergerakan bumi apa semua lebih luas lagi kan? Allah SWT boleh kita huraikan. Jadi maksudnya apa? Allah SWT. Itu akan berlaku zaman Dajjal. Jangan pula nanti bila kita ni, sebab tu wajib mengaji. Kerana apa? Kalau tak mengaji ni kita tak tahu nak buat macam mana. Maksud dia apa? Siang sampai 2 hari dah ni. Oh, tak solat lah kot. Semain dah solat dah. Cukup lah kot. Padahal Nabi kata wajib juga solat. Nampak? Kita tak jumpa hadis ni, kita tak solat betul tu. Allah SWT. Jadi yang kedua, hari kedua Dajjal muncul. Hari kedua sama juga sebulan. Hari pertama setahun, sama setahun. Hari pertama sama juga setahun. Allah. Hari kedua sama juga sebulan. Hari ketiga sama juga seminggu. Dan baki hari-hari yang lain tu, 37 hari tu, dia berjalan seperti hari-hari biasa. Maksud dia kata ulama, mungkin bumi tu ambil masa pula untuk gerak. Bumi ni gerak. Bila dia berhenti tu, mungkin ambil waktu untuk, macam mesin lah, kalau dia nak pusing tu dia mesti pelan dulu. Ada tu. Ada ulama syarah gitu. Maksud dia apa? Sebab tu Nabi kata, sehari Dajjal hidup atas muka dunia ni jadi setahun. 2 hari jadi sebulan. 3 hari seminggu. Dan masuk hari keempat dia macam hari-hari biasa. Maksud dia apa? Dajjal akan duduk atas muka bumi selama 2 tahun. Minta maaf, 2 tahun. Setahun, 2 bulan, 2 minggu. Itu jumlah dia. Setahun, 2 bulan, 2 minggu. Ataupun setahun, 2 bulan, 14 hari. Itu bacaan dia. Bacaan dia adalah hadis Nabi SAW. Okey. Jadi Allah tu Dajjal akan keluar. Dajjal, Allah SWT, bila dia keluar nanti dia akan pergi semua tempat. Kata Rasulullah, dia akan pergi semua tempat yang ada air. Maksud dia apa? Setiap tempat yang ada orang hidup di situ, kita minum, kita akan hidup, kena minum kan? Setiap kampung, setiap daerah, setiap qaryah dia akan sampai. Setiap negeri akan sampai. Dan sahabat tanya, Allah SWT, sahabat tanya, wahai Rasulullah, Allah SWT, Dajjal tu dia pergi macam mana? Cepat dia macam mana? Sebab Nabi kata apa? Dalam 40 hari Dajjal hidup tu, sehari setahun, maksud dia setahun, 2 bulan, 2 minggu. Dalam tempoh tu dia sempat pergi seluruh dunia ni. Pergi buat apa? Pergi mengajak orang kepada mengaku dia Tuhan. Dajjal ni kata ulama, Allahumma salli ala Muhammad, sebelum dia mengaku dia Tuhan, muka dia elok. Dia tutup muka dia, sihir. Allahumma salli. Dia nampak elok. Waktu mana dia keluar, dia buat benda ajaibnya apa semua. Waktu tu dia mengaku apa? Dia mengaku dia orang soleh, orang alim. Ulama. Dia mengaku dia ulama. Sampai orang ikut dia ramai. Lepas ramai orang ikut dia, dia akan mengaku apa? Aku Nabi. Aku Nabi. Mengaku Nabi pula. Akhirnya dia mengaku bila ramai sangat orang ikut, dia mengaku apa? Akulah Tuhan. Waktu mana dia mengaku aku Tuhan, waktu tu Allah ubah muka dia. Baru nampak muka sebenar. Apa? Di sini tulis kafara, kafir. Dajjal, kata Rasulullah yang sahih, setiap orang beriman nanti di akhirat, nanti di dunia, di akhir zaman, setiap orang beriman akan dapat baca perkataan yang duduk di dahi Dajjal. Apa perkataan dia? 3 ya. Huruf dia, kafara, kafir. Walaupun orang tu tak pandai baca Jawi, walaupun orang tu tak pernah pandai baca huruf-huruf Allah Jawi dan sebagainya, boleh baca. Boleh baca ni siapa? Orang beriman saja.
ada iman boleh baca kafara, kafir. Dan Dajjal ni dia buta sebelah mata. Jangan faham Dajjal itu dia satu mata, bukan, salah tu. Dajjal ni ada dua mata, tapi sebelah kosong, tak ada, buta. Sebelah ni dia macam isi timbul. Dia buta sebelah kanan, cedak sebelah kiri. Kata Nabi, dia buta sebelah kanan. Mata Dajjal ni timbul. Yang buta ni dia akan ada isi macam timbul, macam anggur, macam buah anggur. Dan sebelah ni yang nak celik ni pun timbul juga. Dan mata dia ada hijau dalam, hijau. Macam putih warna hijau. Dia bangsa Yahudi. Timbul. Allahumma salli. Dajjal ni dia jenis orang mata yang timbul tu. Kalau bahasa kita, kalau jenis isi timbul tu Etroman lah. Tengok Etroman. Etroman tu mungkin cari hadis tu lah. Dia tiru. Allahumma salli. Jadi Allahumma salli Muhammad, dia timbul. Allahumma salli. Jadi ni Dajjal. Ni di antara rupa Dajjal. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Dajjal ni dia akan pergi semua tempat. Semua pergi semua tempat. Para sahabat tanya, hari itu saya baca hadis Allahumma salli. Okey, nanti tengok Nabi kata, Allahumma salli. Berkata para sahabat, Allah, qulna ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ardi? Qala kal ghaithi istadbarathu rihu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dalam kitab Imam Muslim, kalau kita mengaji kitab Imam Muslim, hadis sahih Muslim tu akan ada satu bab khusus tentang fitan, bab fitan, babul fitan. Bab tentang alamat kiamat ni tu cerita tu, tentang Mahdi, tentang semua ada. Para sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, kami para sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan Dajjal itu di atas muka bumi? Sebab Nabi kata apa? Dalam waktu dia hidup tu, dia pergi semua tempat. Semua tempat yang ada orang, kampung apa semua, daerah semua dia pergi. Dia buat kempen lah, Allah SWT kempen kata mengaku dia Tuhan. Dia bawa emas, perempuan, apa yang nafsu suka semua Dajjal bawa. Okey, Allah. Sebab tu para sahabat kata apa? Disebut dalam hadis yang lain, Allah yang suruh ikat tu anak-anak isteri. Kenapa? Dalam hadis yang lain, kebanyakan yang mengikut Dajjal adalah orang perempuan. Perempuan ikut Dajjal banyak. Kenapa? Dajjal akan bagi emas, perhiasan, apa yang orang perempuan suka, Dajjal bagi semua. Dajjal orang perempuan banyak ikut. Tapi jangan risau, Allah SWT Muhammad. Sebab waktu tu memang orang perempuan banyak. Walaupun banyak ikut, tapi ada juga yang masih banyak lagi yang tak ikut, yang beriman. Tapi kalau lah kita ni ada isteri dan anak, kalau anak kita kata apa, isteri kita kata apa, nak tengok asal Dajjal bawa apa, emas jenis apa, berapa dia punya tu kan, jangan ikat dia. Kalau nak pergi, ikat dia. Kenapa? Takut dia cenderung kepada Dajjal. Banyak perhiasan dia bawa. Allah. Nabi menjawab, kecepatannya, perjalanannya adalah seperti kecepatan al-ghais. Apa itu al-ghais? Hujan atau awan yang dipukul oleh angin kencang. Nabi kata, sebab Nabi kata Dajjal ni akan pergi semua tempat. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, cepatnya tu macam mana? Cepat sungguh. Nabi kata cepatnya macam hujan. Ataupun dimaksudkan di sini kata ulama, seumpama awan yang bergerak. Bila nak hujan tu, angin mai, awan tu laju. Apa maksud hadis ni? Ulama syarah juga. Sebalik kata Rasulullah. Sahabat mungkin tak faham. Sebab bukan zaman sahabat. Allah sana. Sahabat mungkin duk bayang, dia macam awan, Dajjal ni di satu tempat tu laju, macam awan yang bergerak, macam nak turun hujan tu, awan tu laju apa semua tu. Macam mana? Tapi difahami oleh zaman kita. Sebab tu Nabi pernah kata, sampaikanlah hadis aku. Mungkin yang Allah SWT yang dengar selepas itu lebih faham daripada kamu menyampaikan pada dia tu. Maksudnya umat akhir zaman ni banyak hadis yang kita lebih faham lagi. Kenapa? Ada hadis-hadis yang sekarang ni baru kita faham. Oh macam tu, oh macam tu. Yang tak berlaku zaman sahabat, berlaku zaman kita. Peristiwa-peristiwa lah. Okey, Allah SWT. Jadi Allah SWT. Jadi mungkin tak faham. Tapi kalau tengok zaman kita ni faham. Macam mana? Dajjal mungkin dia naik jet. Ada pergi dengan jet. Dajjal ni yang sokong daripada Yahudi. Yahudi akan sokong dah. 70 ribu Yahudi. Dan kita sebut di belakang Dajjal ada 70 ribu orang Yahudi sebagai tentera dia. Dan mereka akan support dia. Maksud dia apa? Kata ulama, mungkin waktu tu Dajjal pakai jet. Kerana Nabi kata dia pergi macam awan gerak tu, cepat tu. Maksud dia apa? Allah SWT. Mungkin dimaksudkan oleh Rasulullah. Allah SWT. Itu adalah dia pergi macam laju macam angin. Maksud dia apa? Jet. Dia pakai jet. Sebab itulah pok-pok Yahudi ni, musuh-musuh Islam, pulun buat jet, nak buat yang paling laju. Kenapa? Sebenarnya mereka bersedia untuk menyambut Dajjal. Semua ni untuk Dajjal sama ni, Dajjal. Kerana bila Dajjal naik jet, laju untuk pergi satu tempat untuk sesatkan orang, yang belakang tu semua tentera dah ikut. Pergi menyerang orang, pergi bunuh orang, pergi ajak orang kepada kafir apa semua. Setiap tempat dia pergi dengan cepat, kata Rasulullah. Nabi yang sebut.
Kata ulama mungkin tapi dengan cek. Ni kita boleh faham ni. Dan tentera Imam Mahdi pun disebut dalam kitab yang lain. Tentera Imam Mahdi, bila Imam Mahdi dibai'ah nanti di antara maqam Ibrahim dan juga Hajarul Aswad dibai'ah, waktu tu akan bergerak kaum muslimin daripada seluruh dunia ni akan bergerak dengan pantas untuk pergi ke Mekah untuk bergabung dengan Imam Mahdi dengan cepat, pantas. Hari itu juga sampai. Zaman Rasulullah mungkin tak faham. Allah sana macam mana? Allah sana. Tapi zaman sekarang faham macam mana? Pergi terbang 8 jam sampai Mekah. Ni semua berlaku zaman kita. Nabi tak cerita kapal terbang, tapi Nabi sebut cara kiasan. Makna dia kias. Berita mereka akan lebih cepat. Rupanya apa? Kapal terbang zaman kita. Banyak di akhir zaman tentang rahsia-rahsia yang kita boleh itu saya sebut sikit saja. Jadi kesimpulannya cukup lah. Allah senang. Dajjal, kita akan menghadapi Dajjal. Allah. Mungkin kita sempat, mungkin kita tak sempat, ikut panjang umur. Kenapa? Kata ulama yang lain sebut tanda-tanda keluar Dajjal semua dah ada. Semua dah ada. Di antaranya apa tanda keluar Dajjal? Apa tanda zaman tu dah hampir keluar Dajjal? Tanda dia apa? Waktu tu barang naik harga. Betul. Barang naik harga, minyak naik. Nasi lemak naik harga. Roti canai naik harga. Roti canai dulu 7 kupang, 70 sen lah, RM1. Ada yang RM2. Milo ais naik harga. Sebab apa naik harga ni? Allah senang. Sebab dekat zaman Dajjal lah. Dekat. Itu di antara tanda dia. Dan banyak lagi tanda-tanda keluar Dajjal yang semua dah ada dan tunggu Dajjal keluar dah. Tapi ingat, sebelum Dajjal keluar akan keluar Imam Mahdi yang akan memimpin dulu dunia ni, dan Dajjal akan musnahkan, dia akan rosakkan kepimpinan Imam Mahdi. Tapi dia tak berjaya. Waktu mana zaman Imam Mahdi, waktu pemerintahan Imam Mahdi dia rosakkan oleh Dajjal, waktu tu dah nak makin lemah. Waktu tu turun pula Nabi Isa menguatkan balik. Akhirnya Islam akan menang sehinggalah Allah matikan semua orang Islam. Waktu tu baru keluar Ya'juj dan Ma'juj. Keluar Ya'juj dan Ma'juj. Allah sana. Waktu zaman Nabi waktu zaman Nabi Isa akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Allah sana. Selepas keluar Ya'juj dan Ma'juj, selesai Ya'juj dan Ma'juj, Allah sana. Binatang Allah sana Muhammad. Panjang lagi kita nak cerita no. Allah sana Muhammad. Jadi selepas Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa dan juga orang beriman akan mati. Dan waktu berlaku kiamat, Nabi sebut kiamat akan berlaku waktu mana orang dah tak sebut nama Allah. Sebab apa? Sebelum berlaku kiamat, orang beriman semua Allah akan matikan. Yang tinggal hanyalah orang kafir, tak tahu sebut nama Allah, waktu tu kiamat. Jadi kiamat ni mungkin lambat lagi. Tapi yang dekat dengan kita peristiwa besar, iaitu tanda besar akhir zaman. Tanda besar akhir zaman. Ini besar. Allah besar. Boleh tak saya izinkan saya satu lagi hadis saya cerita, saya bagi tahu, penting sangat. Saya lupa tadi. Satu lagi hadis tentang Nabi sebut. Allah besar. Tak apalah, lama sikit, lapar sikit lagi, selera makan lagi. Tak apa. Allah senang. Allah senang. Jadi Allah senang. Satu lagi. Last. Yang ni penting sangat. Allah sangat-sangat penting. Kalau boleh kita daurahkan ataupun kita baca kitab ni satu persatu, kita huraikan. Lebih baik. Okey, satu hadis tentang Nabi sebut Allah senang. Orang akan salah faham kata-kata malaikat waktu tu. Sebab nanti bila Dajjal keluar, akan ada kiri dan kanan Dajjal 2 orang malaikat. Dan 2 orang malaikat itu akan bercakap. Okey, Allah SWT. Ini penting saya pesan, takut tak jumpa dah. Takut kita tengok esok Dajjal keluar. Adalah dekat Imam Hadi dulu. Okey, Allah SWT. Okey, ini penting Kena ingat elok. Dia akan berlaku pada kita. Kalau kita tak jumpa hadis ni, takut kita tersalah faham. Saat ucapan takhir Dajjal. Tak jumpa ni, tak mau beritahu ke apa ni? Allah SWT. Salah. Allah. Saya ingat, cuma saya nak baca matan hadis tu lebih kuat lagi untuk kita ambil pengajaran. Okey. Allah SWT Muhammad. Tak ada lah. Tak jumpa. Dia cerita dia macam ni. Waktu mana Allah SWT Dajjal keluar nanti, Allah SWT waktu tu akan ada 2 orang malaikat yang duduk di kanan dan di kiri Dajjal. Dan waktu tu Allah Dajjal dia akan panggil syaitan, dan dia panggil seorang daripada manusia ni. Allah sana. Dia kata apa? Aku nak hidupkan balik ibu dan ayah kamu. Allah. Waktu tu dia suruh 2 orang syaitan merupa jadi mak dan ayah dia bangkit. Datang depan anak ni, kata apa? Allah sana. Kamu berimanlah dengan Dajjal. Dajjal inilah Tuhan yang sebenar. Aku ni mak kamu ni. Ikutlah cakap mak. Bukan mak kita bangkit balik daripada kubur, tak bangkit. Tapi ini syaitan menyerupa dengan mak kita dan ayah kita. Waktu tu orang ni ikut.
percaya dekat mak dia, ngaku tu Dajjal pun Islam tu, ikut paling pada agama Allah. Waktu mana Allah SWT Muhammad, waktu mana Dajjal tu dia boleh buat macam tu, waktu tu dia tanya pada semua orang yang hadir. Dia tanya apa? Kamu percaya tak aku Tuhan? Kenapa? Nampak tak aku boleh hidupkan balik mak dan ayah dia? Allah. Waktu tu dua orang malaikat yang duduk sebelah Allah sebelah Dajjal ni kata apa? Allah sebelah kanan kata apa? Engkau dusta wahai Dajjal, engkau dusta. Waktu mana Allah SWT Muhammad, waktu mana Allah SWT Muhammad dikatakan engkau dusta wahai Dajjal, tapi waktu tu orang tak dengar. Orang tak dengar. Allah SWT. Okey, dah jumpa dah. Okey, Allah SWT. Allah SWT. Waktu mana Allah SWT Muhammad dikatakan engkau dusta, malaikat cakap, orang tak dengar. Siapa buat ni? Allah. Allah nak uji orang beriman waktu tu. Kenapa kamu kena ada ilmu umat Muhammad yang akhir zaman? Allah nak uji kita. Yang ada ilmu selamat insya-Allah, yang ada amal selamat insya-Allah. Dan Allah SWT waktu tu ditanya, Allah, kamu mengaku tak aku Tuhan? Kenapa aku boleh bangkitkan ibu dan ayah dia? Malaikat sebelah ni kata apa? Engkau tipu. Engkau tipu. Engkau bukan Tuhan. Tapi kita semua tak dengar waktu tu. Kalau yang ada lah. Malaikat sebelah kiri kata apa? Ya betul, kamu benar. Waktu malaikat kiri kata, waktu tu semua orang dengar. Apa maksud dia? Faham tak? Dajjal cakap, bila Dajjal ni Allah SWT Muhammad, bila Dajjal dia kata apa? Dia kata Allah SWT Muhammad, aku ini Tuhan. Aku ini Tuhan. Dia kata aku Tuhan. Macam ni saya beritahu. Allah. Waktu tu ada dua orang malaikat. Yang malaikat ni dia menyerupa macam manusia. Kita semua nampak waktu tu. Bila dua orang malaikat ni Allah utuskan duduk di sebelah kiri dan kanan Dajjal, ni Allah nak uji orang beriman. Waktu tu ujian cukup kuat. Dajjal kata, tengok aku boleh hidupkan ibu dan ayah dia. Pada itu syaitan, kamu semua yang hadir dan tengok ni mengaku tak aku Tuhan, kan aku ni kuasa Allah. Waktu tu malaikat sebelah ni kanan ni kalih, dia kata apa? Kamu dusta, kuat-kuat. Tapi waktu tu suara dia orang tak dengar. Dia cakap orang tak dengar. Lepas tu malaikat sebelah kanan kata apa? Dajjal tengah-tengah. Malaikat sebelah kanan kata apa? Engkau benar. Waktu tu semua orang dengar pula. Hadis ni sahih. Semua orang dengar pula. Menyebabkan waktu tu ramai orang kafir. Jadi kafir. Kenapa? Betapa dahsyatnya tipu daya waktu tu. Allah SWT. Maksud dia apa? Sebab apa malaikat kanan ni kata engkau benar? Bukan Dajjal. Sahabat dia tu, malaikat sebelah tu. Dia kata Dajjal tu tipu. Kamu tipu Dajjal. Hak kiri kata. Malaikat sebelah kanan kata apa? Kamu benar. Tapi orang anggap apa? Macam malaikat ni kata apa? Dajjal yang benar. Kenapa? Sebelum tu Dajjal cakap, betul tak aku Tuhan? Ni aku hidupkan ibu dan ayah dia. Yang sebelah ni kata apa? Kamu tipu. Sebelah kanan kata apa? Kamu benar. Yang cakap benar ni dengar. Yang kata kamu tipu, Allah tutup bagi kita tak dengar. Hadis. Tak jumpa hadis ni berat nanti. Akhirnya kita, oh itu malaikat tu. Yang kata tu bukan orang biasa-biasa tu. Allah sana. Akhirnya macam mana? Sengaja Allah buat macam ni, kenapa? Allah nak uji iman kita. Sampai macam tu. Jadi Allah SWT Muhammad Dajjal. Di banyak lagi ni secara umum saya beritahu. Jadi insya-Allah nanti kita boleh kaji lebih halus lagi tentang tipu daya Dajjal yang halus-halus ni. Dan itu kita cerita lagi tentang Freemasonnya yang bawa pahaman Dajjal ni, pemikiran Dajjal ni banyak lagi yang memisahkan agama dan kehidupan, yang memisahkan Allah SWT, yang memisahkan cara hidup dengan agama. Allah SWT pisahkan, yang memisahkan di antara ilmu agama dan ilmu dunia. Allah SWT, yang dunia mengaji dunia, Allah SWT tak mengaji agama. Itu banyak lagi pemikiran Dajjal dia panggil untuk sesatkan kita. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi, insyaallah mudah-mudahan kita semua terselamat daripada fitnah Dajjal. Insyaallah kita jumpa lagi di pengajian akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yastami'una ridhak wa la tuwallina min sibak ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله. Maaf terpanjang dan sebagainya. Kita dirahmati oleh Allah.